Kisah datangnya daripada Suhaina. Suhaina berkongsi peristiwa dan kata beliau ini adalah satu kejadian di kampungnya, okey, dan kampung terletak di Alur Gajah. Bukan Hello Gajah di Alur Gajah di Malaysia. Pengalaman ini, peristiwa yang menakutkan ini berlaku pada tahun 2004, di mana saya berada di rumah dengan abang saya. Kami berdua sahaja yang ada di rumah. Ibu dengan abah saya tidak ada di rumah. Kedua orang tua telah pun menghadiri satu kematian yang berlakulah kepada seorang kenalan rapat ibu dengan abah saya, katanya Su. Pengalaman Su yang berkongsi cerita ini melalui kiriman email yang dikirimkan kepada saya, ria@mediacorp.com.sg. Katanya Su, ketika ibu dengan ayah dengan saya dan abang berada di ruang tamu, pada waktu itu kami sedang menonton TV bersama, menonton sebuah rancangan, dan apabila abah menjawab panggilan telefon rumah, mendapat berita yang kurang baik. Abah mengatakan seorang kenalan rapat telah pun meninggal dunia, dan abah dengan ibu dengan segera siap dan bergegas keluar untuk menziarahi si arwah. Jadi dalam rumah tu hanya tinggal saya dan abang saya, kata Su. Setelah abah dengan ibu saya keluar, kami menonton rancangan di TV itu sampai habis. Kemudian rasa mengantuk, abang saya pun masuk ke dalam bilik tidurnya. Begitu juga dengan saya masuk ke dalam bilik tidur saya. Tapi katanya masih belum boleh lelapkan mata. Cuma penat sahaja. Saya cuba golek kiri, golek kanan, cuba lelapkan mata, tapi tetap tidak boleh. Dan apa yang saya buat, saya pun membaca buku lah yang saya beli beberapa hari yang lalu. Sedang baca lebih kurang nak dekat setengah jam, mata mula rasa kuyu dan penat, dan tiba-tiba tekak saya dalam masa yang sama terasa haus, Casey. Saya keluar dari bilik saya menuju ke arah dapur di belakang kawasan rumah lah. Bila sampai di dapur tu, saya pun tuang air sejuk, kemudian minum secawan. Apa yang berlaku, daripada tingkap dapur rumah saya, kelihatan seperti ada bayangan seseorang yang lalu. Tingkap dapur rumah saya pada waktu malam akan ditutup. Tingkap dapur rumah saya adalah jenis tingkap yang putih, tapi hanya cahaya sahaja boleh kelihatan. Sekiranya kalau di luar tingkap tu ada orang lalu atau sesiapa berjalan di hadapan tingkap tersebut, akan nampak bentuk susuk tubuh. Sebabnya ia bukan clear glass, tetapi ia merupakan satu tingkap, kata beliau di sini, translucent, iaitu tak nampak dengan jelas, tetapi nampak bayangan ataupun nampak cahaya yang akan masuk ke kawasan dapur rumah di Alur Gajah, kata Su. Pendengar Misteri Jam 12, sekali lagi, ketika Su sedang minum air, tiba-tiba letak cawan lagi, tarik nafas kejap, kemudian minum lagi, saya terperasan di belakang rumah ada orang berjalan, Casey. Pada mulanya saya ingatkan perompak. Betul, benar-benar saya ingatkan ada orang yang nak merompak ke mencuri barang. Jadi saya tunggu seketika nak tengok apa langkah selanjutnya. Nampak dia lalu depan, kemudian dia hilang sebabnya terselindung di sebalik tembok rumah di belakang tu lah. Dari tingkap dia jalan sampai tembok dia hilang, tak tahu entah ke mana, dan saya lagi masih berdiri. Tiba-tiba dalam keadaan saya sedang tunggu dan cuba nak dengar apa yang dia lakukan, saya terperasan, Casey, dari tingkap yang sama pada malam itu, di tingkap yang sama, kata Su, saya nampak macam ada orang menjenguk, tapi tak nampak wajah sebabnya itu adalah cermin ataupun tingkap translucent. Jadi nampak orang menjenguk sedang tengok dalam dapur, saya rasa. Saya rasa terkejutlah, dan saya tak nak dia tahu yang ada orang di dalam, iaitu di dapur rumah. Saya berjalan perlahan-lahan untuk ke bilik abang saya untuk kejutkan abang saya dan beritahu hal yang sebenar berlaku bila saya berada di dapur tadi. Pendengar Ria 897, sedang saya berjalan menuju ke arah bilik abang, saya dengar ada orang ketuk pintu. Ada orang ketuk pintu rumah. Kalau abah dengan ibu balik, takkan mereka tak ada kunci? Dan bila saya tengok di atas meja, ada satu meja kecil betul-betul di tepi tembok
menghadap ke arah tingkap Casey. Saya terperasan kunci rumah abah ibu saya ni ada di atas sana dan mereka mungkin lupa nak bawa bersama. Jadi bila dengar orang ketuk, mungkin boleh jadi abah atau ibu dah balik. Tapi siang sangat. Takkanlah hanya lebih kurang dekat 2 jam lebih mereka berada di sana, mereka nak pulang. Tak apalah, mungkin mereka nak balik siang, esok mereka datang lagi. Bila dengar ketuk pintu, saya tak jadi nak masuk bilik abang saya untuk kejutkan beliau. Malah saya berjalan tanpa rasa takut. Sebabnya ibu dengan abah dah balik. Saya pun nak beritahu mereka yang apa saya nampak tadi. Pendengar Ria, katanya Su, bila saya jalan menghampiri pintu rumah, ketuk. Dengar lagi orang ketuk Casey. Ya bah, kejap bah. Su tengah jalan ni, bah kejap. Saya terpaksa menyaut sebabnya takut nanti abah ingatkan tidak ada orang yang dengar yang dia ketuk pintu. Setelah saya bercakap, ketukan tu berhenti. Saya pun ke depan, buka kunci bahagian bawah, buka kunci bahagian atas dan buka pintu perlahan-lahan. Bila tarik, alangkah terperanjatnya di hadapan rumah, pintu rumah saya, tidak ada sesiapa pun yang berdiri. Jadi pendengar, katanya Su, saya rasa macam, mana abah dengan ibu saya ni? Rasa terperanjat, kata Su. Saya malah keluar daripada rumah dan berjalan ke depan sikit, toleh kiri kanan sambil saya memanggil, "Ibu, abah." Sebabnya saya ingatkan mungkin mereka dah ketuk pintu. Beberapa kali mereka ketuk pintu, saya masih tak buka-buka, masih tak menyaut. Mereka berhenti dan berjalan, mungkin nak masuk daripada pintu dapur, pintu belakang. Ibu, abah. Depan rumah saya, di Alur Gajah, ada sebatang pohon yang besar. Tiba-tiba pendengar, daripada pohon tu saya dengar sesuatu. Saya dengar suara nyaring datang daripada pokok yang ada di hadapan rumah. Rasa takut Casey. Abah, ibu, mana pula, siapa pula ketuk pintu ni? Oleh kerana suara tu semakin takut, masuk balik ke dalam rumah, tutup pintu, kunci pintu. Saya berjalan menuju ke arah bilik abang saya. Tengah berjalan, belum masuk bilik abang saya, sekali lagi Casey. Saya rasa marah sangat-sangat. Saya terus masuk ke dalam bilik abang saya. Alangkah terperanjatnya Casey. Alangkah terkejutnya saya. Dalam bilik, abang saya tidak ada di dalam biliknya. Mana abang aku ni? Adakah mungkin dia pergi ke tandas? Adakah mungkin dia pergi ke dapur? Saya pergi ke dapur cari, tak ada. Dalam tandas tak ada. Saya panggil, abang. Rupa-rupanya saya dalam rumah tu seorang diri. Abang saya pada malam tu telepon ke rumah temannya yang terletak beberapa jarak daripada rumah kami. Mungkin bila saya tidur, masuk ke dalam bilik, kononnya nak cuba tidur, abang saya keluar tanpa beritahu saya. Dia jalan keluar daripada pintu dapur. Saya telefon abang saya, tak jawab-jawab Casey. Saya sekarang dalam rumah seorang diri. Bunyi nyaring yang saya dengar dekat depan pintu masuk rumah sekarang dah beralih ke tepi tingkap bilik saya, di mana saya dalam bilik itu seorang diri. Saya hanya mampu membaca ayat-ayat kursi untuk tenangkan perasaan saya, Casey. Anda bayangkan. Tapi yang hairan, sebelum ibu dengan abah saya balik, abang saya dah masuk dalam rumah. Saya dengar bunyi orang berjalan tau. Nak keluar, nak periksa tak nak, Akhirnya beranikan diri. Nampak abang saya tengah nak masuk bilik, saya marah.
Kenapa tinggalkan saya tanpa beritahu? Buat apa aku nak beritahu kau, kata abang saya. Itulah kisah peristiwa yang dialami. Terima kasih dan selamat tengah malam.